Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-a'immatil ghurril mayamin. Amma ba'du. Kita meneruskan lagi perbincangan kita tentang sifat istiwa. Dan kita kata istiwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas singgasananya, di atas langit yang ketujuh, di atas segala makhluk. Dan singgasana Allah taala itu adalah makhluk yang terakhir daripada alam, lapisan-lapisan alam yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Yang tidak ada lagi selepas singgasana itu makhluk. Yang ada hanyalah Tuhan Azza wa Jalla. So itu kita kena faham apa yang kita maksudkan dengan sifat istiwa. Dan sifat istiwa ini bermulazamah, berdampingan dengan sifat al-ulu. Ketinggian Allah, keberadaan Allah Ta'ala di atas sekalian makhluk. Jadi kita katakan selama mana Allah Ta'ala itu di atas arash, di atas singgahsananya. Dan singgahsana itu adalah bumbung bagi sekalian makhluk. Maka Allah Ta'ala berada di atas sekalian makhluknya. Yang telah kita bahaskan pada sifat Allah Ta'ala, Allahumma antal awwalu falaysa fawqaka Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru wa laysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Yang telah kita bahaskan tentang ihatah zamaniyah dan ihatah makaniyah. Sifat istiwa berkait rapat dengan pertama sekali kita kena isbatkan kewujudan singgahsana Allah Ta'ala. Kewujudan arash itu sendiri ahli sunnah wal jamaah beriman dan mengisbatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah Rabbul Arshil Azim, Rabbul Arshil Karim. Pemilik singgahsana yang agung, singgahsana yang mulia. Dan arash di antara makhluk Tuhan yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala sehingga Allah mengkhususkannya dengan dia bersemayam di atasnya. Ya. Dan arash di dalam bahasa Arab yang dimaksudkan dengan arash ialah sarirul malik, singgahsana raja. Dan ditafsirkan ulama salah sebagai kursiul malik. Kursi, tempat duduk, tempat bersemayamnya raja. Ya. Sebab itu datang dalam sebahagian tafsir ulama salaf, dia kata al-arsh al-kursi. Maksud al-kursi di sini ialah bukannya kursi yang Allah sebut dalam wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Sebab yang kursi itu datang tafsiran yang lain. Tetapi ialah makna arash itu dari segi bahasa ialah kursiul malik, kerusi. Yang orang Melayu sebut kerusi. Ya, kerusi raja, tempat raja duduk, singgahsana, takhta dalam bahasa Parsi ke apa disebut takhta. Yang dipinjam juga ke dalam bahasa Melayu disebut takhta, takhta raja. Ya. Dan datang dalam asar, dalam hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat arash. Sifat-sifat singgahsana ni yang menunjukkan bahawa ianya adalah singgahsana yang hakiki, yang memang wujud hakiki. Ya, bukan seperti dakwaan ahli falsafah yang mengatakan dia adalah falak yang ke-9. Tidak. Ada juga dakwaan daripada sebahagian Mu'tazilah dan pengikut mereka yang mentakwilkan arash dengan makna kerajaan. Tidak. Ini kerana datang dalam hadis bahawa arash itu ada bentuk dan tiang. Dalam hadis yang panjang menceritakan tentang apabila Allah Ta'ala datang di padang mahsyar, semua orang pingsan. Lalu Nabi SAW yang pertama terjaga, Nabi kata, فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ. Lalu aku dapati, aku sedap-sedap, aku jaga-jaga, aku tengok Musa duduk berpaut pada salah satu daripada tiang-tiang arash. Menunjukkan arash itu ada tiang. Ya. Bahawa
Ianya seperti qubbah di atas sekalian makhluk. Dia ada bumbung bagi makhluk. Datang dalam hadis Nabi SAW tentang orang Badui yang datang minta Nabi doakan supaya diturunkan hujan setelah kemarau. Nabi kata, "Waihak, innahu la yustashfa'u billahi ala ahad." Dan Badui itu kata dekat Nabi SAW, "Inna nastashfi'u bika ala Allah wa nastashfi'u billahi alaik." Kami bermohon syafaat kamu untuk mendoakan bagi pihak kami kepada Allah, dan kami jadikan Allah sebagai syafaat supaya kamu berdoa bagi pihak kami. Nabi marah. Nabi kata Allah tidak dijadikan sebagai perantara. Allah tidak dijadikan sebagai perantara untuk kita minta. Ya, tidak digunakan nama Allah Ta'ala dengan untuk minta kepada makhluk. Ya. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min jami'i khalqih. Sya'nullahi a'zamu min dhalik. Waihak, atadri mallah. Nabi kata, hang kenal ada Allah tu apa? Nabi kata, innallaha ala arsyih. Sesungguhnya Allah itu di atas singgah sananya. Wa arsyuhu ala samawatih. Dan arasnya di atas langit-langitnya. Wa samawatuhu ala ardihi hakadha. Dan arasnya itu di atas, dan langit itu di atas buminya begini. Kemudian Nabi SAW tangkupkan jari jemarinya seperti qubbah. Dan Nabi nak bagi tahu langit ni bulat mengelilingi alam di bawah, alam semesta, dan arash itu di atas. Ya. Jadi menunjukkan bahawa arash adalah makhluk yang paling tinggi. Demikian juga dalam hadis yang menerangkan tentang lapisan-lapisan langit. Nabi kata, atadruna ma hadha? Kan? Apakah ini? Sahabat kata ni awan. Ini adalah sahab. Bukankah ini al-muzni? Naam, ianya adalah al-muzni. Kemudian Nabi kata, berapa jarak di antara langit dan antara bumi ke langit pertama? Langit, lepas tu Nabi bagi tahu jarak langit ke langit. Dan akhirnya Nabi sebut yang di atas sekali ialah arash. Wallahu fawqal arsh wa ya'lamu ma antum alaih. Dan Allah di atas arash dan dalam keadaan dia mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya. Dan arash itu juga dia ada bunyi. Ya, hadis Atid yang masyhur, ya, yang berstatus hasan, bahawa arash itu ada Atid. Nabi kata, wa innahu la ya'itu bihi Atid ar-rahl bir-rakib. Jadi dia berdecit, ya, macam orang kata apa nama pelana apabila orang naik kuda duduk di atas pelana tu akan ada bunyi, kan? Jadi arash itu dia hakikat, maknanya dia hakikat. Dia memang benar. Nabi nak bagi tahu arash itu hakiki. Itu maksudnya. Dia macam makhluk yang lain. Ya. Dia sangat besar. Datang dalam sebagai riwayat daripada ahli kitab, diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, al-arsyu masiratu 50,000 sanah. Panjang, lebar arash itu ialah 50,000 tahun perjalanan. Tak terbayang lah. Tak terbayang. Kan? Dan dia juga ada zil, bayang. Sebab itu nanti di hari akhirat, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Datang dari riwayat yang mengatakan zil di sini ialah zillul arsh. Ya. Apa nama? Naungan arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Arash itu dia bergoyang dan bergegar. Di mana apabila wafatnya Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, ihtazza laha 'arsyur rahman. Arash bergegar, mana tak sabar nak jumpa. Tak sabar nak jumpa dengan Sa'ad ibn Mu'adz. Arash punya seronok bila Sa'ad ibn Mu'adz mati, dia tahu kata nanti roh Sa'ad ibn Mu'adz itu akan diangkat bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi dia punya seronok nak jumpa Sa'ad ibn Mu'adz tu sampai bergoyang dia. Allahu akbar kabira. Ya. Dan arash itu dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat duduk berkeliling arash. Wa taral malaikata haffina min hawlil arsh. Dan engkau melihat para malaikat itu berkeliling di sekeliling arash Tuhanmu. Dalam surah Az-Zumar ayat 35. Dan arash itu ditanggung, dibawa oleh para malaikat.
wa yahmilu 'arsya rabbika yawma idzin thamaniyah. Dan ditanggung arasy Tuhanmu pada hari tersebut, ini hari kiamat, 8. 8 apa? Wallahu alam, ada ulama kata 8 malaikat, ada kata 8 baris malaikat. Ya. Allah sebut dalam surah Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan malaikat yang menanggung arash dan yang berada di sekeliling arash bertasbih memuji Tuhan mereka dan mereka beriman dengannya dan bersentiasa bermohon istighfar bagi pihak orang yang beriman. Jadi ada malaikat yang menanggung arash. Datang dalam sebahagian riwayat hadis awal tadi yang kita sebut, habis cerita pasal langit ke langit itu, arash itu ditanggung oleh apa nama 4 malaikat, ya, yang pada ketika ini ditanggung oleh 4 malaikat, dan pada hari kiamat ditanggung oleh 8 malaikat, dan sebagainya. Datang riwayat yang penting arash itu ada malaikat yang menanggungnya, walaupun dalam segi spesifikasi jenis malaikat dan rupa mereka itu tidak datang hadis yang kukuh untuk kita mengisbatkannya sebagai satu akidah yang yaqini, ya. Tapi yang penting rumusan daripada hadis itu ada malaikat. Dalam sebagai riwayat yang sahih, Nabi sebut, aku diizinkan bercerita tentang salah satu daripada malaikat yang menanggung arash. Jarak di antara cuping telinganya ke bahunya adalah 70 tahun perjalanan. Membesarnya malaikat yang tanggung arash itu. Apatah lagi arash, Allahu akbar kabira. Dan arash disebutkan sebagai makhluk yang Tuhan ciptakan mendahului alam sufli. Jadi arash ada daripada alam ulwi, alam atas. Sebab itu Nabi kata, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub. Qala ma aktub? Qala aktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sejurus saja Allah menciptakan qalam, Allah kata tulis. Qalam tanya apa yang hendak ditulis? Nabi kata tulislah apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Tetapi dalam hadis lain Nabi kata, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Allah telah menulis takdir makhluk 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi, yang ketika itu arasy-Nya sudah pun berada di atas air. Jadi arash daripada alam ulwi, alam atas, yang diciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Jadi ini adalah sifat-sifat, ciri-ciri arash yang datang dalam riwayat-riwayat daripada Nabi SAW dan juga asar-asar salafus salih, yang mengisbatkan arash itu adalah makhluk hakiki yang memang diciptakan Tuhan, walaupun tidak datang apakah bahan yang diciptakan, bagaimana, itu tidak datang hadis yang kuat untuk kita mengisbatkannya, ya. Tetapi yang penting arash itu memang ada, memang wujud. Ianya makhluk yang paling tinggi, paling atas sekali. Dia adalah makhluk yang berada di alam ulwi, alam tinggi, bukan daripada alam sufli, alam bawah yang bermula daripada qalam sehingga ke bawah, tetapi ia daripada alam atas, menjadi tempat di mana para malaikat berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tempat di mana bersemayam Tuhan. Dan dalam hadis juga, hadis yang sahih, Nabi sebut, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus. Ya, kalau kamu minta kepada Allah syurga, mintalah syurga al-firdaus. فإنه أعلى الجنة وأوسطها. Karena ianya adalah syurga yang paling tinggi, yang paling tengah, yang paling elok. Dan Nabi kata wa fawqaha 'arsyur rahman, dan di atasnya arasy ar-rahman. Dan dalam sebahagian bacaan riwayat boleh dibaca wa fuquha 'arsyur rahman, dan bumbungnya ialah arasy ar-rahman. Jadi maknanya arasy ar-rahman ni adalah bumbung bagi syurga al-firdaus. Ya, surga yang tertinggi, ya. So itu adalah perbincangan kita tentang arash, yang mana dengan itu kita telah
membantah dan menolak segala hermeneutik yang bercanggah dengan hakikat realiti sebenar. Kerana ada orang dia cuba nak bawa arash ini kepada simbolik lah, apalah. Itu semua adalah mengarut. Ya, Islam ni dia bukan agama simbolism. Agama yang berpaksikan kepada simbolism yang kita nak kena takwil. Itu adalah satu konsep fahaman yang salah. Kerana Islam adalah agama yang datang untuk menceritakan kepada manusia hakikat, realiti. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu hanya datang daripada Tuhanmu. Hakikat, realiti itu hanya datang daripada Tuhanmu. Nama Tuhan adalah Al-Haqq, yang maha benar, yang maha realiti. Jadi yang datang daripada Tuhan adalah realiti. Bukannya perkara dongeng-dongeng, bukannya cerita-cerita mengarut. Tidak ada daripada Tuhan benda-benda yang macam itu. Jadi kalau kita nak bawa kepada semua ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi ini, kita nak pergi takwil, nak pergi jadikan dia semuanya adalah kiasan belaka, semuanya adalah simbolik belaka, semuanya adalah metafora belaka, maka tidak ada kebenaran daripada Tuhan. Dan ini di antara hujah ahli sunnah wal jamaah bila kita kata orang yang mendakwa majaz dengan makna simbolism, dengan makna metaphorical, dengan makna bahasa kiasan yang bukan realiti. Ini adalah satu tuduhan yang berat hakikatnya. Tuduhan yang berat. Majaz dengan makna penggunaan keluasan bahasa itu cerita lain. Tapi majaz dengan makna dia adalah makna lain yang perlu dipahami dengan cara yang lain, itu adalah satu tuduhan yang berat. Maknanya tidak datang kebenaran daripada Tuhan. Yang datang hanyalah kebatilan. Ya. Kenapa syair dinamakan sebagai batil? Ya. Kenapa syair dinamakan sebagai batil? Kerana syair penuh dengan metafora, penuh dengan alegori, ya, penuh dengan kadhib, pendustaan. Kan, syair yang paling sedap ialah yang paling bohong. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai musuh kepada syair. Okay? Syair penuh dengan hiperbola, penuh dengan benda yang tidak realiti. Ya? Syair Arab lah maksudnya. Ya? Al-Quran bukan syair. Ya? Tapi amat malang sekali hari ini ada orang dia sama taraf dengan Quran dengan syair. Habis semua benda kita kena faham secara tidak realiti. Kena takwil. Kena faham secara majazi. Kena faham secara alegori, secara metafora. Oh, kalau Al-Quran ni tak boleh faham literal, tak boleh faham zahir, makna. Akhirnya membawa kepada ajaran batiniyah, ajaran mysticism. Yang membawa kepada orang boleh mentafsir dan mentakwil Quran sesuka hati, mengikut cita rasa dan hawa nafsu masing-masing. Semua golongan mendakwa kata dia ada cara tersendiri interpretation. Membuka kepada pintu-pintu songsang fahaman liberalism, fahaman pluralisme, fahaman hedonisme. Semuanya nak berhujah dengan nak taswir, nak membenarkan tindakan mereka dengan menyeleweng dan memutar belikkan ayat Al-Quranul Karim. Ini berpunca daripada ajaran falsafah dan ahli kalam yang mendakwa dakwi kononnya Al-Quran ini tidak boleh dipahami secara hakikat. Dan ini membuka pintu yang sangat bahaya. Pintu yang sangat bahaya kepada ajaran Islam. Walaupun ahli kalam cuba nak menafikan, kata mereka menjadi pintu. Ya, mereka mungkin bukan pintu, tapi mereka menjadi lubang tikus. Mereka menjadi rat holes kepada batiniyah. Ya? Mereka menjadi cockroach cracks
rekahan-rekahan yang daripada situ lipah-lipah batiniyah masuk ke dalam Islam. Ya, mereka menjadi saluran tersembunyi yang kita tak nampak. Rupanya waterproofing yang mereka bagi tu tak cukup, menyebabkan ada lagi air-air hujan yang boleh menembusi dinding, menyebabkan berlakunya kulak dan sebagainya. Jadi ini hakikat ilmu kalam yang cukup bahaya. Ya. Ilmu kalam yang telah kita bincangkan dengan panjang lebar lah maksudnya dan semuanya itu jangan lupa lah. Kan? Apa siri kita berhenti daripada kitab Syarh Sunnah hanya nak bincang masalah kedudukan ilmu kalam. Okey? Itu jangan lupa lah. Jadi ini perkara yang kita kena beri perhatian. Ya? Perkara yang kita kena tanbih. Ya? Karena kalau kita buka kepada pahaman-pahaman yang bersifat metafora-metafora ini untuk memahami nas kalam Allah Ta'ala, maka dia menghilangkan kesakralan kalam Tuhan. The divinity. Ya? Itu yang kita kena jaga. Yang mana al-haqqu min rabbik. Yang datang daripada Tuhan itu ialah al-haqq. Ya? Bukannya kebatilan. Baik. Dalam kita nak bincang tentang istiwa. Ya? Apa yang kita nak ambil di sini adalah apakah ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah dalam beriman dengan sifat istiwa. Apakah kesimpulan, rumusan mazhab ahli sunnah wal jamaah berkenaan dengan sifat istiwa. Ada 3 komponen penting. Apabila ahli sunnah wal jamaah beriman dengan sifat istiwa, ada 3 rukun asasi yang membezakan mereka dengan aliran-aliran yang menyimpang daripada landasan ajaran Islam yang hakiki, yang tulen dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertama sekali, ahli sunnah beriman bahawa istiwa di atas arash itu adalah fi'lun yaqumu bidhatillahi ta'ala. Dia adalah sifat fi'liyah, perbuatan, actions. Dia adalah action attributes yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti datang, bercakap, rahmat, murka dan lain-lain. Maka sebab itu sifat istiwa ini ada kaitan dengan isu masa, zaman. Isu masa. Al-muhaddid al-thani, yang kedua, annahu sifatun khabariyah. Bahawa sifat istiwa adalah sifat khabariyah, bukan sifat aqliyah. Yang ini membezakan istiwa dengan ulu. Ulu adalah sifat aqliyah yang dicapai oleh akal, bahawa secara fitrahnya manusia tahu Tuhan di atas sekalian makhluk. Tetapi untuk mengkhusus, untuk menspesifikkan lagi, untuk spesifikasikan lagi keberadaan Tuhan itu di atas sesuatu yang tertentu, iaitulah namanya singgasana arash, maka ini memerlukan khabar wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka sifat istiwa di atas arash ini hanya diketahui menerusi perkhabaran wahyu, bukan dengan kiasan akal. Yang mana kalau Tuhan tak bagi tahu, orang yang cerdik pandai fikir macam mana pun tak mungkin dia boleh buat kesimpulan yang jitu bahawa Tuhan di atas arash. Kita yakin dan beriman hanya kerana dia adalah khabar. Kita membenarkan apa yang Tuhan sendiri bagi tahu kepada kita menerusi wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawa istiwa yang berlaku itu kita kata sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Jadi, bilakah Tuhan melakukan istiwa adalah setelah menciptakan langit dan bumi.
setelah thumma stawa 'alal 'arsy, setelah dia siap menciptakan langit. Walaupun arash itu sudah ada sebelum dia ciptakan langit dan bumi, tetapi setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, barulah Tuhan letakkan arash itu di atas langit yang ketujuh, di atas syurga Al-Firdaus. Maka dengan itu Tuhan istiwa di atas arash. Maka di sini satu lagi kaitan sifat istiwa dengan masa. Dan sifat istiwa mempunyai kaitan langsung dengan isu yang lebih besar juga menjadi syubhat nanti. Kita akan bincang, itulah berkenaan dengan tempat. Space. Di mana arash adalah tempat, singgah sana. Jadi bagaimana kita nak selesaikan isu hubungan, relationship between God and space-time. Dan ini adalah menjadi tunjang syubhat kepada mereka yang menafikan sifat istiwa. Yang menafikan sifat istiwa. Adapun dari segi dalil, tidak lagi syak bahawa istiwa ini telah datang sebanyak 7 tempat disebutkan oleh Allah Ta'ala, 6 tempat dengan firman-Nya thumma stawa 'alal 'arsy, dan 1 ayat dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surah Taha. Datang dalam surah Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Datang dalam surah Yunus, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Dalam surah Ar-Ra'd, Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma stawa 'alal 'arsy. Dalam surah Taha yang kita sebut tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam surah Al-Furqan, thumma stawa 'alal 'arsy Ar-Rahman. Dalam surah As-Sajdah, alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Dan dalam surah Al-Hadid, huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Dalam Al-Quran sahaja datang 7 ayat. Itu tidak kira lagi dalam hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak mengisbatkan tentang sifat istiwa di atas arash ini. Ya, maka dari sudut dia adalah sifat yang sabit dengan nas mutawatir, itu tidak ada keraguan lagi bahawa sifat ini sabit dengan nas mutawatir. Nas mutawatir dari segi riwayatnya, dari segi maknanya, dan dari segi ijma' telah ada ijma' yang bersifat yaqini dalam kalangan ulama salafus salih bahawa Allah Ta'ala beristiwa di atas arash. So kita ada dalil Quran, sunnah dan ijma'. Ya. So ini adalah apa yang kita dapat ambil untuk hari ini, dan kita akan sambung insya-Allah Ta'ala perbincangan kita ini tentang isu yang kita sebutkan tadi, ada hubungan di antara Tuhan dengan masa dan tempat yang menjadi syubhat yang utama tunjang. Dan ana cuba bawakan perbincangan sifat istiwa atau arash ini seperti yang kita belajar dalam kaedah. Kita cuba nak tatbikkan kaedah yang kita ambil itu ke atas sifat istiwa. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menerapkan beriman dengan sifat istiwa itu sesuai dengan kaedah yang telah kita bincangkan dahulu tentang kaedah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.